pertama, kita bukan di dalam keadaan gawat atau krisis seperti mana tahun-tahun 1997 dan 1998. Bahkan tidak juga seperti tahun 2009 yang lalu, sehingga pakej-pakej stimulus perlu dilaksanakan. Kedua, strategi-strategi kerajaan diumumkan tadi adalah langkah proaktif untuk melakukan penyesuaian atau adjustment berikutan faktor-faktor luaran yang luar kawalan kita. Ini merupakan satu reality check berikutan antaranya perubahan harga minyak dunia. Ketiga, akaun semasa, current account dalam imbangan pembayaran kita insya-Allah dijangka kekal positif dan tidak berada dalam defisit. Keempat, pasaran kewangan tetap teratur dan kokoh. Malah mata wang ringgit walaupun mengalami penyesuaian ketika ini akan kembali ke paras yang menggambarkan asas ekonomi yang kukuh insya-Allah. Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV, dan saya percaya anda juga sudah pun dapat meneka apakah perkara ataupun topik yang akan kita bincangkan hari ini di ruang bicara. Sudah pastilah ekoran daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan di sebelah pagi tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan negara kita, dan beliau telah pun menyentuh tentang beberapa langkah yang akan diambil oleh kerajaan sendiri dalam memperkukuhkan ekonomi Malaysia, terutamanya berlandaskan kepada senario ekonomi global yang berlaku sekarang ini. Baiklah, dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada di studio ruang bicara ini menemani saya dan untuk bercakap tentang perkara ini. Jadi kita mengalung-alungkan di sebelah kanan saya ini yang berbahagia Datuk Nik Muhammad Amin Nik Abdul Majid, merupakan ahli dari Majlis Perundingan Melayu. Jadi Datuk, selamat datang ke ruang bicara. Tak pernah muncul lagi tu ya. Ini pertama kali. Belum pertama kali muncul. Alhamdulillah, kami sangat gembira. Dan kita juga ingin mengalung-alungkan kedatangan semula lama tak bersama saya sebenarnya. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Zaid Ahmad yang merupakan dekan di Fakulti Ekologi Manusia di UPM. Jadi Prof, apa khabar? Baik. Banjir baru ni macam mana Prof? Kampung saya kena banjir. Kena Temerloh Temerloh ya. Tak. Terus sekarang ni dah okey. Sekarang ni alhamdulillah dah banjir dah surut dan dah balik ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kepada anda yang sedang bersama kami seperti biasalah secara live dan eksklusif ruang bicara ini, anda juga kami alu-alukan untuk sama-sama memberi pandangan dan juga pendapat, kerana topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah ekonomi Malaysia tetap utuh. Kita petik daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Jadi gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda ini untuk memanggil kami di 0320594624 dan juga 0320594625. Baiklah, tadi kita dengar sedikit Datuk ya, kenyataan yang telah pun dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya rakyat Malaysia harus merasa lega, rakyat Malaysia harus merasa bersyukur kerana kita sebenarnya belum lagi mengalami apa yang disebut-sebut oleh banyak pihak sebagai kegawatan ekonomi dan sebagainya. Tetapi komen Datuk sendiri daripada kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingat taklimat Perdana Menteri penting untuk mengurangkan keresahan bukan saja rakyat tetapi pihak swasta, pihak luar tentang keadaan ekonomi Malaysia. Jadi penerangan itu amat penting bagi saya untuk menjawab segala keresahan beberapa pihak. Kedua, pentingnya kerana ini memberi juga kepada sebagai direction kepada private sector dan juga yang lain-lain bagaimana they have to make their own adjustment. Kalau di syarikat, bagi pihak kita swasta, kita tahu ke mana arah tuju dalam masa setahun, 2 tahun. Dan kita kena buat minor adjustment dalam tindakan kita di syarikat. Sektor mana yang kerajaan bagi insentif atau fokus seperti SME dan sebagainya. This will affect semua the whole
semua sektor-sektor ekonomi akan mengambil direction yang PM nyatakan tadi. Sesuatu yang menarik juga yang ingin saya berkongsi dengan Prof dan juga barangkali daripada Datuk jugalah. Kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak ada pun apa yang dipanggil sebagai stimulus packages yang diperkenalkan ataupun package-package untuk merangsang ekonomi negara, kerana wajarnya lah kerana ekonomi negara masih lagi mampan, masih lagi berkembang ke arah ataupun di landasan yang betul. Tetapi apakah Prof merasakan bahawa langkah-langkah yang proaktif yang diambil oleh ataupun disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu merupakan langkah-langkah yang mungkin akan memberi impak yang cukup baik untuk mengekalkan ekonomi Malaysia yang terus mampan? Okey, terima kasih. Memang disebut pun apa yang diumumkan itu sebagai adjustment. Tidak ada stimulus package dan sebagainya kerana mungkin pada peringkat ini kerajaan tidak merasakan ada keperluan. Saya pandangan saya lah. Sebab ialah penasihat ekonomi pun banyak di peringkat tidak ada keperluan pada peringkat ini. Itu pada pandangan kerajaan pada masa ini. Walau bagaimanapun adjustment yang seperti kata Datuk pun sebut tadi perlu ada. Datuk sebut tentang swasta, saya ingat sektor awam pun perlu juga ada adjustment, dan inilah waktu kita melihat balik sistem nilai kita, budaya kerja kita, yang mana selama ni mungkin kita bila kita tak berdepan dengan keadaan tertekan seperti ini, kita rasa agak selesa. Tapi dalam keadaan yang seperti ini, orang kampung kita panggil berpekin lah, berpekin lah, belanja dengan berpekin ini, berhemah. Maknanya kita perlu ada senarai keutamaan. So dalam sektor swasta pun ada senarai keutamaan, dalam awam pun sama juga. Senarai keutamaan, dan macam saya daripada sektor pendidikan pun barangkali kita perlu juga melihat senarai keutamaan yang baru berasaskan kepada senario yang ada pada waktu ini. Sesuatu yang menarik juga, Datuk, kalau kita lihat dan dengar daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya tarik hati kerana jelas bahawa program-program ataupun projek-projek yang melibatkan ataupun ekonomi rakyat, dipanggil people's economy, itu tidak langsung sentuh, malah ianya akan diteruskan seperti apa yang dirancang dalam rancangan Malaysia ataupun dalam bajet 2015 dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat ini satu lagi langkah yang cukup baik sebenarnya? Saya ingat apa yang the basic fundamental is still strong, dan apa yang dilakukan untuk maintain this fundamental seperti BRIM dan sebagainya, is on consumption side. Kita menjaga daripada consumption. Yang kedua, dari segi insentif untuk SME, kita maintain, kerana ini to create revenue, export dan sebagainya. So that fundamental memang is well maintained, and dia tak disturb pun insentif yang dibagi. Yang pentingnya, I think on the more yang Prof kata tu, the psychological mental impact daripada segi semualah, rakyat, civil service, private sector dan sebagainya. This psychological shift must be there. Apa yang this is wake up call lah. Kalau kita tengok semua ni wake up call. Apakah patut kita respond this wake up call? Kalau kata banjir, wake up call is on sustainability, on conservation dan sebagainya. Then daripada segi oil prices, another wake up call untuk kita. How do we respond? Macam mana kita respond? Put aside government punya government punya program, kita sendiri, what is the response we should make to all this, what is happening to us? Itu yang penting. Katalah saya tengoklah, kita ni duduk dalam kehidupan yang in excess, kita belanja, kita itu, it's timely kita shift. We have to look at the value of money. Every money that we spend RM1 tu, what is the output? So nilai RM1 tu we have to actually measure. Dulu kita dalam keadaan yang there is no limited resources, nampak kita macam hasil kita banyak, so we spend. So it's timely we look back and say, our resources are limited. Katalah for example lah, sebagai private sector, saya tengok kerajaan, saya nak tengok sedikit tentang unconventional issues yang dari segi tindakan. Katalah dulu kerajaan bagi grant, any project private sector nak buat, kerajaan bagi grant.
Is it necessary kita review balik? Should we give a grant? Ataupun kita buat satu tindakan lain di mana grant ni akan kita convert into government equity yang boleh result in creation of value to the government. Misalnya kalau di negara luar, saya ingat tak banyak yang semua grant ni, tapi kerajaan bagi dalam private equity. Katalah kita ada private equity, kerajaan kata saya bagi 50 juta, private sector letak 50 juta. This private equity kan ni, you create the new businesses. Jadi apa yang kerajaan letak 50 juta as a launching grant tu is actually giving value back to the government after that. Jadi kalau kita tengok grant yang lepas 1 bilion 500 juta, I think we should not look at the old way of doing grant ni. Kita letakkan sebagai equity kerajaan, tapi managed by professional private equity company, venture capital company. Mungkin apa ni Prof ingin menambah lagi tentang persoalan ini, Prof. Kalau kita lihat daripada perkembangan ekonomi dunia lah, suka atau tidak, kita terpaksa menerima akibat ataupun tempiasnya, dan inilah yang kita alami sekarang ini. Tetapi sesuatu yang menarik kalau kita lihat daripada apa yang disebut oleh Ahmad Mohamad, Perdana Menteri, saya banyak orang berpendapat bahawa mungkin beberapa mega projects mungkin akan dikurangkan ataupun dilambatkan pelaksanaannya dan sebagainya, tetapi ini tidak berlaku. Jadi apakah matlamat sebenarnya yang ingin dicapai oleh kerajaan kita? Memang kita dalam konteks ini kita tak berdiri sebagai satu isolation. Maknanya kita pasti mau tak mau tempias juga dengan apa yang berlaku di luar kepada kita. Jadi mau tak mau kita harus respons kepada ini. Baik, dari segi projek-projek tadi yang besar tadi, selari dengan PM sebut people economy tadi, sekiranya ia memberi manfaat dan impact besar kepada rakyat, saya tidak perlu maknanya dia perlu diteruskan. Cumanya skalanya macam mana itu dan nak kena tengok lah kan, dari segi kemampuan keuangan. Dia mengurus dia berasas kepada apa yang kita ada, apa yang kita ada. Saya sebut tadi tentang list of priority. Apa keutamaan pada masa ini, buat pada masa ini, yang kita mampu buat pada masa ini. Orang nak renovate rumah pun dia kena fikir dia punya ada berapa pada masa itu. So saya ingat dalam konteks yang lebih besar negara pun saya ingat macam itu jugalah. Cumanya menentukan yang mana satu keutamaan pada masa ini, ini ijtihad ahli ekonomi dalam negara kita. Nak letak yang mana di depan. Jadi yang kita bimbang saya bimbang ialah nanti kalau tersilap pilih priority. Jadi kita mengorbankan yang utama, kita bertukar. Saya sebut macam saya kata pendidikan misalnya tak boleh dikorban. Dalam apa keadaan pun pendidikan mesti terus. Tapi kalau kita lihat bahawa yang mega project ni kita tengok dari segi few factors lah. Satu daripada mega project ni input dia adakah local input ataupun import input. Kalau dia lebih kepada local input, itu akan bagi sebagai stimulus untuk growth. Yang kedua, walaupun syarikat pun, bukan kerajaan pun syarikat, apabila recession, adakah syarikat itu akan stop semua pelaburan ataupun research development? Tidak. Because yang kita melabur ini adalah long term, untuk masa depan. Kalau kita cut off all this, mana revenue in future? So apa yang kita lihat bahawa yang 45 billion saya ingat yang under di capital expenditure tu ialah projek-projek yang mempunyai potensi untuk pembangunan dari segi masa depan. Okey, nanti kita sambung lagi Datuk, kerana kita akan berehat buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini secara live dan eksklusif ruang bicara ini, kami sudah pun membuka dua talian itu kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625. Saya percaya anda juga mungkin ada pandangan dan juga pendapat yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan dua tetamu saya di studio ruang bicara hari ini. Panggil kami di ruang bicara. Kita berehat buat seketika. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan,
wadah bertenaga dan terkini. Sukan @Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Harga minyak mentah dunia telah menjunam. Berdasarkan paras tertinggi minyak mentah dated Brent, iaitu sebanyak $115 Amerika Setong yang direkodkan pada 19 Jun 2014. Harga semasa telah menunjukkan kemerosotan melebihi 50%. Selaras itu, ahli-ahli ekonomi berpendapat bahawa unjuran paras harga asas $100 Amerika Setong semasa bajet 2015 dibentangkan adalah tidak lagi realistik. Mereka kini menganggarkan purata harga minyak bagi tahun 2015 antara 40 hingga $70 Amerika Setong. Lantaran itulah, kerajaan perlu menyemak semula untuk merendahkan unjuran purata paras harga asas minyak kepada $55 Amerika Setong bagi tahun 2015 ini. Jadi begitulah situasi yang berlaku Datuk dan juga Prof ya, dan itulah sebenarnya yang mengakibatkan mengapa kerajaan perlu melakukan pengubahsuaian kepada bajet 2015, kerana ketika bajet itu dibuat seperti apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, harga minyak mentah dunia berada kira-kira di sekitar $100, tetapi sekarang ini telah turun ataupun merudum sehingga lebih daripada 50%. Jadi komen Datuk dalam perkara ini? Ya, memang kejatuhan harga minyak mengurangkan pendapatan kerajaan. Saya ingat di antara lebih pada 30-40%. Jadi daripada segi cash flow management kerajaan, terpaksalah mengurangkan ataupun defer expenditure. Ini terpaksa dilakukan. Any condition pun memang terpaksa dilakukan. Di mana projek-projek yang tidak penting akan ditangguhkan. Dan kedua adalah melihat sama ada pengurangan kos. Tetapi pengurangan kos ini kalau tengok daripada taklimat Perdana Menteri, macam-macam kita dah scrap the barrel lah. Tak banyak kurang operating cost. Pasal operating cost kita kemungkinan, saya tak tahu the figure, tapi kalau kita lihat bahawa kos ni kebanyakannya operating cost kerajaan adalah gaji, pension, emolument, interest payment daripada pinjaman. Jadi kita tak boleh lari daripada, terpaksa, this is already macam fixed cost. Jadi kerajaan terpaksa menundakan projek macam PLKN. Itu yang boleh dibuat. Tapi untuk mengurangkan operasi, kos operasi memang susah. Because kita dah scrap the barrel. Jadi kita kena tangguhkan daripada segi projek-projek yang tak penting. Tapi saya ingat daripada segi revenue,
walaupun kurang 40 bilion yang dianggarkan tu, GST akan menampung. Dan boleh jadi ada lagi sources yang kerajaan boleh fikir yang unconventional, di mana private sector dan kerajaan may review some of the concession. Kerana concession yang kita bagi dulu antara seperti public services punya income yang kita have outsourcing with the private sector, maybe boleh review balik yang rate dia dan sebagainya. Boleh, I think private sector must understand, kalau dulu dia boleh profit so much, dalam keadaan ini bolehkah dia come forward and take a review, di mana kerajaan dapat consider dibagi the share of the revenue boleh di. Yang kedua, another unconventional, saya fikirlah, mungkin orang dengar tak suka, kita dah create an efficient civil service. I think government dah probably done for the last 10 years tu. Our civil service, kalau dari segi output tu ada improvement. Kalau saya pergi immigration dulu nak dapat pasport satu bulan ke sebulan, sekarang 3 jam. So there is already increase in efficiency daripada delivery system kerajaan. Mungkin kerajaan boleh ambil balik those services yang that create revenue for kerajaan, yang expired concession ataupun review balik, saya kata tadi kan, daripada segi peratus sharing tu. This is additional revenue kalau boleh lah, saya ingat, because this is quite substantial kalau dia kira daripada public utilities and public services ni banyak. So probably kerajaan tengok balik lah di mana nak improve revenue lah. Mungkin Prof ada pandangan tersendiri tentang persoalan ni. Betul lah Datuk, saya setuju dari si cost effectiveness of apa benda ni kan. In fact, kita di universiti pun kita membuat semakan semula program-program akademik. In fact, dalam kepala kita, artinya bila kita nak laksanakan satu program akademik ini, adakah dia cost effective atau tidak? Ni ialah cakap kita berbaloi ke tidak lah itu. So, jadi ada perlu buat merging, ada perlu dikonsolidasi dan sebagainya. So adjustment itu kena buat dari semasa ke semasa, supaya kita dapat berbelanja dengan cekap lah dari segi itu. Dan satu lagi yang dari segi outsource tadi ni, memandangkan hari ini kita banyak sudah perkhidmatan ni berbantukan teknologi yang cukup memudahkan kita. Nak beli tiket kapal terbang sekarang tak travel agent lagi dah, Datuk, mudah. Boleh pakai online dan sangat menjimatkan sebenarnya. Ada significant different dari segi itu. Jadi memang adalah mana sampai waktunya kita mungkin sistem nilai kita kena berubah lah. Itu ini pada manusia sebenarnya. Manusia kita tak boleh lagi sentiasa berfikir secara yang tradisional macam itu, tak boleh berubah dan sebagainya kan. Latihan-latihan yang kita perlu bagi kepada untuk mencekapkan kita punya perkhidmatan ya. Tadi kita waktu rehat tadi kita ada sebut tentang mungkin 7 hari seorang. Datuk sebut training ya. Nak tengok balik, perlu ke semua orang 7 hari seorang? Contohnya ada orang perlukan mungkin 3 hari saja atau dan sebagainya. Dan benda-benda macam ini maknanya untuk menilai semula ya, kesan perbelanjaan kita itu perlu perlu. Dan organisasi kita pun sendiri perlu kan, macam di universiti kita sebut tentang kejat dan sebagainya, resizing organisasi ya. Saya dulu ada satu dua profesor daripada Jepun melawat saya di fakulti. Dia masuk pejabat saya tengok, dia tanya buat apa ramai-ramai ni. Dia tanya how big is your faculty, dia kata berapa besar faculty. Saya kata saya ada sekitar 850 atau 900 student. So staff dia tengok banyak. Dia kata kalau di tempat dia dalam 10 ataupun 15 orang cukup. Dia kata untuk running. Dia macam tu. Tapi waktu tu ialah
kita kena jawab, orang kata nak apa nama lah, kita kena bagi job kepada orang kita kan. So that is apa nama ni, kalau private sector, kalau every dollar must work to bring multiple output. Tapi pandangan pribadi Datuk sendiri tu, situasi senario seperti ini, kejatuhan harga minyak ini, apakah ianya selalunya daripada pengalaman dan juga pemerhatian Datuk lah sebelum ini, apakah ianya akan mengambil masa berpanjangan ataupun akan ada masa-masa tertentu, ataupun akan ada juga disebut tentang unsur-unsur mainan geopolitik yang mungkin sengaja menjatuhkan harga minyak atas sebab politik dan sebagainya? Sebanyak teori kita baca lah, geopolitik, konspirasi dan sebagainya, shale oil di US, negara-negara Russia, kalau whatever taken on this issue affect some block of the economy. Kalau kita lihat, memang kalau tengok daripada segi ekonomi, benda ni boleh berlaku bila masa, keadaan masa, cuma how ready we are lah. That is the key. Kalau tak jadi sekarang, 2 tahun 3 tahun akan jadi, excess supply, akan jatuh harga dan sebagainya. But sama ada kita ready, perancangan ada, risk management kita ada. So ini bergantung kepada kita. Saya dari segi geopolitik, konspirasi teori ni saya tak itu sangatlah, tapi we must be ready under whatever circumstances. Kita ready. Masa kita hasil tinggi, we have to save more. Masa kita, macam kita bisnes jugalah kan, masa pendapatan banyak, jualan banyak, kita save. Masa kurang, kita ada reserve. Jangan joli lah. So this part of business, kalau kita tengok macam Tapi Prof sendiri bila melihat langkah-langkah proaktif yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, apakah Prof merasakan bahawa itulah sebenarnya satu landasan yang cukup betul sebenarnya diambil oleh kerajaan kita? Ya, itu kita nak kena tengoklah hasil kemudian nanti kan. Tapi tentulah ada kesan apa yang kita buat pada hari ini dalam konteks ini. Cuma barangkali lah sampai juga masanya saya Datuk kita, sebab kita punya pergantungan itu tinggi kepada minyak. Kan? Bila apa-apa berlaku pada harga minyak, dia akan memberi kesan langsung kepada kita kan. Tadi Datuk sebut tentang mungkin ada sumber-sumber yang lain yang boleh mengimbangkan kita punya supaya pergantungan kita itu tidak keterlaluan kepada minyak. Dan ini boleh terdedah kepada macam-macam masalah apabila kita negara pengeluar minyak. Jadi harga minyak akan memberi kesan langsung kepada ekonomi kita. Saya nak tambah sikit daripada segi tindakan kerajaan, impact on the government expenditure. Di sebalik apa yang berlaku juga ada kebaikannya. Harga minyak jatuh, energy cost is low, kita manufacturing sector kita akan lebih rendah daripada segi kos pengeluaran. Kedua, daripada segi private sector, kita masih liquidity masih ada. Private sector pun masih kuat lah. Adakah private sector is ready now? Kerajaan dah bagi direction, ini akan berlaku. Apakah respon private sector untuk mengambil sedikit dalam segi pelaburan? The private sector investment should come forward now. Ambil opportunity. Kalau public sector dah kurang daripada segi pelaburan, what is the private sector punya respon? Opportunity masih ada, business opportunity masih luas. Kalau kita tengok, tak ada isu on business opportunity. So SME misalnya, kerajaan tak menyentuh langsung tentang insentif SME. Kalau dia segi tengok daripada segi impact on SME, I think there's a lot of opportunity, peluang banyak pada SME untuk export, the use of local input, increase manufacturing, lower manufacturing cost. Jadi ada impact yang kebaikannya. Tapi adakah kita private sector akan respon? Kalau kita rasa ini adalah satu krisis, kita mesti berjaga-jaga, kita simpan duit, there is no development, no growth, liquidity. Okey, nanti kita sambung lagi Datuk dan juga Prof. Kita akan berehat sekali lagi, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live dan eksklusif. Ruang Bicara ini kita bercakap tentang ekonomi Malaysia tetap utuh. Itu topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Rehat dulu.
Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Telisini bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Menaik taraf terminal kereta api Padang Besar menambah baik kecekapan operasi proses import dan ekspor serta menubuhkan sistem hub dan jaringan perhubungan udara. Keempat, mempergiatkan keseluruhan industri pelancongan negara. Kelima, mengambil langkah-langkah untuk mengkaji semula kadar levy yang dikenakan ke atas pekerja-pekerja asing. Keenam, visa diberi secara percuma pada pelancong antaranya dari negara China. Okey, itu antara langkah-langkah proaktif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita masih bercakap tentang ekonomi Malaysia tetap utuh, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu kita, Datuk Nik Muhammad Amin, Nik Abdul Majid, iaitu dari Majlis Perundingan Melayu, dan juga bersama dengan Profesor Zaid Ahmad, Dekan Fakulti Ekologi Manusia di UPM. Jadi Prof, daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, apakah itu juga merupakan satu lagi rangsangan sebenarnya untuk mengutuhkan lagi ekonomi Malaysia dalam situasi ataupun senario ekonomi sekarang? Ada disebut tadi tentang pelancongan domestik. Memang betul lah. Kalau kita sektor pelancongan ni dia punya besar kan. So kalau kita dapat maknanya industri pelancongan ini meningkatkan pelancongan domestik ini, tentulah dia boleh merangsang pertumbuhan ekonomi domestik, rather than kita pergi spend di luar negara. Saya lihat pun apabila di langkah diambil tu, kita tengok is a short term problem should be addressed by short term solution. Yang ini cepat. I mean this tindak balas daripada tindakan ini akan cepat. So tapi bukannya kerajaan tak berfikir medium term ataupun long term, itu masih diteruskan. Saya ingat kerajaan ada plan dia untuk medium dan long term. Yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri adalah to address the short term problems, di mana langkah-langkah ini, yang short term langkah ni yang boleh bagi impact secepat mungkin. Apakah ini kerana berlakunya kesan terhadap kejatuhan mata wang negara kita jika dibandingkan dengan US dollar? Kalau dari segi benefit, memang kalau currency kita lemah, for foreign visitors datang ke sini, dia punya bagus dia cheaper lah kan, cheaper, dan akan discourage orang kita pergi keluar. So dan kita tengok impact tu cepat.
I mean with this dengan visa apa dan semua ni to encourage. Kerana kita punya sektor tourism ni memang kita memang kuat dari segi tourism. Kita dah, saya ingat tak silap tahun lepas 15 juta yang masuk ke Malaysia. Jadi ini memang sektor yang kita dah ada keupayaan. Kita dah ada infrastruktur dan tak susah kita nak adapt untuk encourage more development in tourism sector. Tapi bila kerajaan mengurangkan harga pasport untuk iuran untuk membuat pasport daripada 200 kepada 100 ringgit, tidakkah itu seolah-olah tidak kontras pula dengan apa yang ingin dilakukan? Yang tu saya pengurangan. Tapi bila kita bercakap pastilah saya tu. Kerajaan juga menyebut tadi Ahmad Mohamad Perdana Menteri menyebut juga akan memanjangkan lagi mega sales misalnya di negara. Kalau dulu menjelang hari-hari perayaan kita ada mega sales dan sebagainya, tetapi ini akan dipanjangkan dan ini juga mungkin akan memberi kebaikan. Itu betul, satu baik dan buruk dan juga bagi orang ramai consumers. Kadang-kadang kerana sale kita beli tidak perlu, barang tak perlu pun kita beli juga. Ini tidak bagus dari segi dari segi kita berbelanja. Kita kena tengok apakah ini yang saya tadi, cost effectiveness tadi. Maknanya setiap orang nak belanja satu untuk beli apa keperluan dia itu mesti berasaskan kepada apa yang dia perlukan. Kan? Sale yang sebab masyarakat kita ni barangkali tak tahulah, kita ni bila sebut sale ni dia nak pergi dan dia membeli itu dengan tidak memikirkan apa dia perlu atau tidak. Kerana murah maka dia beli. Dia perlu satu, dia beli dua, dapat harga sekian dia akan beli dua. Tapi visa percuma yang ditawarkan kepada pelancong-pelancong daripada China ini tu, apakah Datuk melihat ini juga satu langkah yang baik? Mungkin kerana kesan daripada apa yang berlaku dalam pada tahun lalu, iaitu pesawat MH307, MH17 dan sebagainya. Kita tengok mengapa spesifik China. Kalau kita lihat daripada segi target untuk membawa pelancong. Saya tak silap saya terbaca kita target yang paling ramai daripada China. Saya kurang pasti. Jepun kita target 1 million. China saya ingat, saya tak silap saya about 3 million. 3 million. Jadi apakah spesifik tu, because I think kita nak encourage more turis daripada segi respon pun China selepas kes MH370 the increase kita nampak dah naik balik, confidence level pun dah ada balik, dan memang destinasi bagi China dia suka datang ke Malaysia kan. That I think the fastest lah kalau kita nak buat. That's why the specific China tu saya ingat. Bila kita sebut tentang Prof untuk menggalakkan orang panggil kepelancongan dalam negeri ini, apakah Prof melihat bahawa penyediaan ataupun kerjasama daripada semua pihak, terutamanya mungkin syarikat penerbangan dan sebagainya, menawarkan tambang yang lebih kompetitif dan sebagainya, perlu dilakukan dengan segera? Of course. Sektor swasta tadi kita pun sebut dia kena respons kepada keadaan ini accordingly lah. Kalau ini yang kita kata bila susah kena berkongsi susah, sama-sama susah. Waktu kita senang dulu kita sama-sama senang, kita seronok. Tapi bila susah ini tentulah sama-sama kena berkongsi kesusahan dengan rakyat. Jadi maknanya margin keuntungan mereka itu bolehlah mungkin dikompromi sedikit dalam konteks ini bagi merangsang pertumbuhan ekonomi. Satu lagi importantnya consumption sector ni confidence level. Dia tengok daripada measure consumption. Kalau consumption sector shrink akan impact dia sektor lain. Sebab tu kita kena maintain confidence level dalam consumption sector. Kalau kita tengok insentif kita pun semua untuk maintain that consumption sector. Tapi bila kita melihat tentang kejatuhan mata wang negara kita ni tu, apakah kesannya itu lebih menarik sebenarnya bagi pengusaha-pengusaha di dalam negara kita sendiri, dan ini juga kesempatan yang harus mereka ambil, dan mereka buka minda mereka buka pemikiran mereka secara lebih luas lagi untuk membangunkan terus ekonomi kita dengan faktor ataupun keadaan yang ada sekarang.
saya bukan pakar ekonomi lah, tapi dari segi kejatuhan wang saya tengok ada benefit, ada juga disadvantage. Benefitnya kita punya export will be cheaper, our import will be more expensive. Tetapi kalau lihat daripada segi regional trade, kita sebagai chairman of ASEAN tahun ni kan, how we promote regional trade, kerana semua negara ASEAN the impact on currency semua kena. Indonesia pun kena, Thailand pun kena, impact Filipina pun. How do we integrate untuk regional trade? So selain daripada kejatuhan tu, we look at our regional trade. Pasal regional trade pun kalau tengok ASEAN, memang ASEAN country pun besar. Kita tak boleh lupa tu. Jadi yang ketiga, yang itulah yang mega project, di mana yang have an foreign input. Itu disadvantage untuk kita lah. Jadi itulah kena balance. Okey, satu yang menarik tadi Datuk sebut sepintas lalu tentang program PLKN tu. Ada juga yang setuju, ada yang tak setuju, tapi pandangan Prof sendiri, apakah tindakan untuk meminda dulu PLKN ini kepada tahun mungkin di tahun-tahun yang akan datang, apakah Prof melihat ini satu langkah yang juga mungkin boleh memberi faedah kepada semua pihak? Dia ada faedah. Cuma barangkali kesan tak besar manalah, sebab PLKN itu kalau berbanding dengan kita punya penemuan, tapi ada kesan penjimatan dari segi itu. Memang ada, sebab PLKN ini belanjanya besar. So bila kita tangguhkan dia tangguh ya tadi. Dia tangguh setahun. Setahun maknanya kita dapat menjimatkan sekurang-kurangnya untuk tahun ni. Sebab tahun ni kita orang kata kena berpikir ni tadi saya sebut tadi, kita sekurang-kurangnya untuk tahun ni. Walaupun program itu penting untuk pembinaan negara bangsa pada masa depan, tapi itu yang saya kata list of priority tadi, mungkin pada ketika ini keutamaan itu pada benda lain. Jadi kita boleh tangguh yang tu. Okey, banjir ini juga sesuatu yang di luar jangkaan Datuk, berlaku di penghujung tahun lalu, dan ini juga sebenarnya telah pun memberi kesan kepada ekonomi negara kita dalam dalam bajet 2015. Mungkin kita tidak pernah terfikir bahawa ini akan berlaku di penghujung tahun lalu. Jadi apakah Datuk melihat ini juga antara faktor yang perlu dilihat secara serius, dan kerajaan telah pun mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini dan membangunkan semula infrastruktur yang musnah dan sebagainya tu. I think that is, kalau kita tengok daripada segi expenditure of the government, memanglah sebagai satu burden kepada kerajaan. Tetapi impact on perbelanjaan itu juga akan menjadi impetus to economic growth kan. Satu. Yang kedua, daripada segi sustainability lah. Kita tengok sekarang ni kita dah realise, bukan saja kerajaan, semua, even public pun dah realise the importance of sustainability. Macam mana kita manage kita punya resources dan sebagainya. There is awareness now. Ini bagus juga. There is a big awareness. Jungle clearing, land clearing, river management dan sebagainya. It's something good lah daripada segi, walaupun ada hikmah dia lah. Kita terjadi ada hikmah dia. Kita dah take for granted lama sangat benda-benda macam ni. So now is something that we have to plan how we manage our resources, kekayaan hasil kita, hasil bumi kita. That is another, orang kata, wake up call. That is, kalau kita tengok perbincangan banyak the planning how to manage our resources. Ini sebagai long term bagus, the impact is bagus. So ada kebaikan, ada hikmahnya lah. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak masa lagi yang tinggal, tapi kita masih lagi akan sentuh tentang pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan bajet 2015 dan juga berkaitan dengan kedudukan ekonomi Malaysia dewasa ini, berlandaskan kepada apa yang berlaku di peringkat ekonomi global dan sebagainya. Baiklah, kita berehat buat kali terakhir dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif Ruang Bicara. Ekonomi dunia, berita terkini, isu semasa, segalanya baru dan benar hanya di
Berita Dunia. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvensi.gov.my. Baiklah, kita berada di penghujung sebenarnya ruang bicara ini. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi apa pun kita mengharapkan bahawa apa yang dirancang oleh kerajaan itu akan menjadi satu kenyataan yang mungkin akan menunjukkan satu indikasi yang cukup positif kepada perkembangan ekonomi negara. Tetapi kadang-kadang yang membimbangkan kita, Datuk, bila datang ke peringkat implementasi itu mungkin akan berlaku sedikit masalah dan sebagainya. Jadi komen Datuk dalam persoalannya. Dari segi yang kita tengok yang capital expenditure 40 bilion tu, satu, yang kedua accountability. Kita mesti sincere to ourselves, setiap rakyat ke private sector ke. Kalau private sector tu bidding for government project, don't do a sinful profit lah under this condition lah. Jadi pihak kerajaan pun akan melihat bahawa kalau projek tu yang bagi impact boleh buat dengan 100 juta, go for 100 million, not go for kononnya better technology sampai 300 juta. So we have to be accountable. Balik kepada yang saya kata tadi lah, we must make sure that every dollar that we spend work and give a more return. Itu yang penting, accountability untuk menjaga perbelanjaan kita. Ini di semua peringkat lah. Okey, kita betul lah. Saya pun selari dengan itu. Kita perlu memperkukuhkan kita punya value management lah, dari segi mengurus nilai itu, maknanya supaya semua yang kita buat itu cost effective lah. Maknanya ketirisan yang kita selalu sebut itu dapat kita nak hapuskan, kita dapat kita kurangkan secara signifikan dan barulah kita nampak dia punya kesan tu. Kalau tidak, dia masih lagi akan macam tu jugalah. Sinful profiteering lah, profiteering. Pencatutan cakap sekarang ni kan, profiteering ini kan. Saya ingat Kementerian Pengguna pun sedang memburu mengambil kesempatan ini dalam kesempitan orang. Baik, yang selain daripada itu, ya, di pihak rakyat ramailah di pihak yang saya ingat pertama kita perlu berdepan dengan keadaan seperti ini. Cumanya kalau bolehlah kita biarlah kumpulan yang terakhir menerima kesan itu ialah rakyat. Jadi janganlah rakyat dulu yang kena ni. Maknanya setelah kita dah ikhtiar dah yang lain, habis dah, akhirnya kesannya sampai juga kepada rakyat, itu sesuatu yang yang tidak dapat elak. Jadi selarilah dengan apa yang disebut rakyat people economy tadi ni. Kalau tidak, belum apa-apa poket rakyat sudah kena. Jadi ini satu perkara yang patut kita elak dalam keadaan seperti inilah. Kerana kita tahu bahawasanya ada kelompok besar daripada rakyat kita ni yang berada pada
keadaan yang dia berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Kita panggil dalam short blanket trap ini, yang kain pelikat pendek ni, tutup kepala kaki keluar, tutup kaki kepala keluar. Yang ini yang dan ini kelompok ini dia kesan dia secara langsung sekiranya dia punya perbelanjaan dia terjejas, ada yang menghentikan tuition anak dan sebagainya, kerana harga minyak naik dan sebagainya kan. So ini berlaku, ini real story, ini bukan cerita dongeng, ini perkara yang real berlaku bagi kumpulan besar kelas menengah yang tidak layak dapat BRIM pun. Golongan ini tak layak sebab dia bracket dia lebih. Tapi ini adalah kumpulan yang berdepan dengan masalah. Kadang-kadang bila disebut masalah ini juga menarik sebenarnya tu. Kadang-kadang mainan dalam social media juga memberi impak ataupun kesan kepada rakyat juga. Kadang-kadang mereka mendapat gambaran yang tidak tepat dan sebagainya. Dan mungkin apa yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini adalah sesuatu yang cukup tepat pada masanya. Kerana mungkin kalau kita lihat daripada apa yang ditulis dalam blog, apa yang ditulis dalam media sosial dan sebagainya, itu seolah-olah menunjukkan bahawa kita berada pada situasi yang cukup gawat. Ekonomi kita dah merudum dan sebagainya. Jadi nasihat Datuk lah kepada rakyat dan juga kepada mereka yang mungkin terlalu garah bermain di media sosial ini dengan berita-berita palsu dan sebagainya. Saya fikir kalau rakyat mesti memahami bukan masanya untuk orang kata counter dengan benda-benda yang negatif. Ini bukan masanya. Inilah masa semua bersatu dan kalau nak bagi opinion ataupun pendapat yang baik, put in a proper perspective lah. Jangan benda yang negatif. Bukan masanya. Bukan sambil masa nak berpolitik, bukan masa nak menjatuhkan orang. Dalam keadaan sekarang ni semua mesti memahami dan bersatu. Kata ini negara kita. Jatuh negara kita, jatuhlah kita kan? Jatuh semua. Prof mungkin ingin menambah daripada apa yang Datuk sebut. Ya, saya ingat sikap berterus terang kepada rakyat itu penting ya. Berterus terang maknanya kita tak menyorok apa-apa dari segi situasi. Beritahu apa yang betul kepada rakyat. Dan di pihak rakyat pula kita mesti bersedia untuk membuat sebarang adjustment yang perlu bagi untuk berdepan dengan keadaan seperti ini. So yang tadi maknanya kedua-dua pihak mesti ada berterus terang dan engagement must be there. Tapi apakah Datuk merasa yakin bahawa sekiranya ada kerjasama, ada engagement yang kita sebut tadi itu, apa yang dihasratkan ataupun dilontarkan, disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu boleh direalisasikan menjadi satu kenyataan dan akhirnya mensejahterakan ekonomi kita? Saya yakin apabila tindakan yang diambil, kita lihat bahawa at the moment ni kita tengok short term. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata 2 tahun. Dan whatever tindakan yang diambil adalah untuk jangka masa untuk 2 tahun. Tetapi kalau kita boleh adjust, bukan sahaja adjustment kita untuk short term, tapi pemikiran psychological shift kita akan berkekalan untuk long term impact. Apa yang kita bincangkan hari ini ialah daripada segi psychological shift kita. Kalau kita maintain that, I think this will be a prosperous nation. Akan negara yang akan berjaya dan aman. So Prof, kita kena berubah nak jadi bangsa yang maju ni, kita kena mindset kita kena berubah lah. Sistem nilai kita pun kena berubah, kena berfikir cara orang maju. Jadi tak boleh lagi fikir cara yang tradisional. Kita kena sentiasa dinamik dari segi ini ya. Ada ketika kita perlu berubah, kita kena berubah. Dan semua orang kena, janganlah ada bila satu pihak nak berubah, satu pihak lagi tak mau dan orang kata membantah. Jadi tidak akan berlaku perubahan pada sampai bila-bila. Bawa pemimpin bagus macam mana pun, orang ramai tak mau berubah, tak berubah. Dan saya tengok this is timely untuk kalau dalam blog, media sosial pun dan sebagainya, bagi yang unconventional solution to the government. Unconventional. Kalau saya lihat di Star hari ini, satu pakar tu kata, is it the time apabila harga minyak jatuh merudum, ada kita maintain petrol price at the kiosk, dia kata, dan kita use that extra untuk maintain oil price oil price stabilization fund.
Jadi sebenarnya unconventional. Solution yang macam ni lah kita mahu melihat bahawa orang come forward. The unconventional yang kita tengok sekarang ni semua economic reaction yang selalu kita buat. Tapi I think rakyat boleh datang dengan other unconventional solution. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nik Muhammad Amin, dan terima kasih kepada Profesor Zaid kerana sudi bersama kita ini. Walaupun banyak lagi perkara yang ingin kita sentuh sebenarnya, tetapi sesuatu yang meyakinkan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita boleh merumuskan bahawa sebenarnya dari segi fundamental ekonomi kita masih lagi kukuh, ekonomi kita masih lagi berada di landasannya betul, tetapi kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menjayakan apa yang telah pun disuarakan ataupun dilontarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri siang tadi, dan kita harap ini akan dapat memberikan satu kesan yang positif di masa-masa yang akan datang bila kita bercakap tentang kedudukan ekonomi negara. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kami menjanjikan sesuatu yang pasti, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.